Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan untuk berkumpul beramai-ramai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita ada satu majlis program bersama anak-anak muda di Kampung Gonggong, di Masjid Darul Aman Kampung Gonggong, bersama jemputan khas daripada Temerloh Pahang, yaitu adik di Muhammad Salahuddin bin Kamarudin yang berumur 12 tahun, merupakan pendakwa cilik di sekitar Pahang, bermula semenjak beliau berumur 9 tahun lagi, dan sepanjang melibatkan diri banyak jemputan-jemputan yang diterima daripada sekitar negeri Pahang, Selangor dan KL, dan juga pernah dijemput oleh Menteri Besar Pahang untuk mempersembahkan pidato cilik sempena Hari Kebangsaan Negeri Pahang tahun 2022, dan juga sering dijemput oleh Ibu Pejabat Polis Daerah untuk berpersembahan pidato cilik sambutan Hari Polis. InsyaAllah pada malam ini adik kita akan menyampaikan tajuk tazkirah ringkaslah beliau, kita anggapkan kuliah maghrib lah, yaitu tajuk dia jangan jadi anak derhaka. Jadi adik-adik, anak-anak yang datang pada malam ini tolong dengar betul-betul, best tajuk ni. Rugi kamu kalau kamu jadi anak derhaka kan. Jadi kalau boleh sepanjang sahabat kamu di sini memberikan tazkirah ataupun kuliah, tolong jangan bercakap-cakap. Boleh? Boleh ya, pergi kerjasama anak-anak ni. Kalau kamu bercakap di sini pun bercakap, nah siapa yang mau mendengar? Takkan pacik-pacik, nenek-nenek, ada datuk-datuk yang mau mendengar kan? Boleh? InsyaAllah tolong bagi kerjasama ya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada jemputan kita kerana sudi menjadikan masjid ini sebagai salah satu tempat untuk menyebarkan satu dakwah, terutamanya kepada golongan anak-anak muda di kampung ini. Jadi kami pun daripada pihak masjid, saya bagi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa masjid, memohon maaf sekiranya kami tidak sempat membuat sebarang sambutan ataupun persiapan terlebih awal, sebab program ini dirancang dalam masa yang singkat. Jadi insyaAllah mungkin di masa yang akan datang kita akan merancang lagi program-program bersama jemputan kita insyaAllah pada satu hari. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil, kita panggillah Al-Fadil, mudah-mudahan dia sentiasa dimuliakan sehingga besar menjadi pendakwa yang besar. Allahu Akbar. Terutamanya mendakwa di negeri Sabah ni. Mana tahu satu hari nanti dia akan balik ke Sabah, dia berdakwah untuk orang-orang di Sabah ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil adik di Muhammad Salahuddin bin Kamarudin untuk menyampaikan tazkirah beliau. Falyatafaddal mashkura. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya ramai, tetapi cara jawab salamnya kurang bertenaga. Sekali lagi dengan penuh bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapakwe sapo, mapakwe sapo. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'at. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan-pesan kebenaran dan saling berpesan-pesan kesabaran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah salam ke atasnya. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saya hormati pengacara majlis, yang saya hormati lagi saya muliakan pengurus masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua ahli dan kuasa masjid. Dan tidak lupa juga pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para ulama, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan tazkirah ringkas ini. Adapun tujuan tazkirah ringkas ini bukanlah untuk saya mengajar atau berceramah di depan tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak yang saya hormati sekalian. Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah semata-mata untuk saya melatih diri saya berhadapan orang ramai. Mudah-mudahan saya boleh menjadi seorang pendakwah atau pemimpin yang memperjuangkan agama Islam pada suatu hari nanti. Mohon doakan saya tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak. Mudah-mudahan juga dengan program ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada anak-anak muda, rakyat sebaya, abang, kakak untuk sentiasa hadir ke rumah Allah, sentiasa mengimarahkan masjid, sentiasa solat 5 waktu di rumah Allah. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak yang saya hormati sekalian, mudah-mudahan juga dengan program ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada anak-anak muda agar sentiasa tampil ke hadapan, sama ada menjadi imam, bilal atau apa-apa aktiviti yang boleh menarik anak muda untuk sentiasa hadir ke rumah Allah, sentiasa mengimarahkan masjid, sentiasa solat 5 waktu di rumah Allah. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak yang saya hormati sekalian, agar karimah keluargaku pada ini, Madece, alhamdulillah, menurut guru ta, dekna mungkin makanja, Andre, kodekna maliwasaki. Dekna mungkin makanja, wairi inu, kodekna madak kaki. Nasabak magai, kerana nikmat air yang kita minum itu, kerana kita dahaga. Nasabak madak kaki. Makanan yang kita makan itu akan terasa nikmatnya kerana kita lapar. Nasabak maliwasaki. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak yang saya hormati sekalian, bayangkan kalau kita dalam kondisi kekenyangan, bayangkan kalau perut kita penuh dengan air setiap hari, setiap jam minum yang enak-enak. Apabila kita dihidangkan dengan makanan dan minuman yang enak-enak, kita dalam kondisi kekenyangan, perut kita penuh dengan air minuman, saya yakin kita tidak akan ada selera. Mungkin kita akan jamah dan minum tetapi sekadar syarat sahaja. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak yang saya hormati sekalian, bayangkan kalau kita dalam kondisi lapar, dalam kondisi maliwasaki, bayangkan kalau kita dalam kondisi dahaga, dalam kondisi madak kaki. Walaupun wai putih mi, walaupun pecok-pecok mi, walaupun balik reko mi, walaupun capak oti mi, walaupun tunu balik baulu mi, iparai lemo, marasa. Nasabak maliwasaki, nasabak madak kaki, akan terasa nikmatnya. Begitulah juga kalau kita berpuasa, walaupun pecok-pecok mi, walaupun balik reko mi, walaupun capak oti mi, walaupun tunu balik baulu mi, iparai lemo, akan terasa nikmatnya. Bukan kerana makanannya, tetapi kerana nikmat puasa itu. Begitulah tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, Allah Subhanahu wa taala turunkan sakit, Allah Subhanahu wa taala turunkan penderitaan. Di situlah kita akan merasa bersyukur atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hidup tanpa cubaan, tanpa teguran, tanpa penderitaan, kita tidak akan dapat jadi manusia yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah atas pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah rezeki kamu.
syukur ki pasti tak tambah dan lekta. Namun jika kamu tidak bersyukur, Allah akan tarik rezeki kamu. Allah akan turun ke azab di dunia ini. Allah akan tarik satu per satu rezekinya. Tuan-tuan, ayah, ibu, abang, kakak yang saya hormati sekalian, kita tahu bahawa sepanjang sejarah kehidupan di dunia ini banyak menceritakan tentang sejarah orang-orang besar berpangkat dan mempunyai nama. Ada orang besar berpangkat dan mempunyai nama kerana jabatan dan juga kuasa. Tetapi apabila jabatan dan kekuasaannya telah selesai, telah tamat, maka selesailah juga kebesarannya. Akhirnya hanya tinggal nama. Ada juga orang besar dan agung kerana ia mempunyai harta dan kekayaan yang sangat luar biasa. Mungkin dia seorang jutawan, juga mungkin dia seorang bilioner. Tetapi apabila dia jatuh bangkrut, muflis atau pemiskin, maka tamatlah kebesarannya. Akhirnya hanya tinggal nama. Ada juga orang besar dan agung kerana ia dibesar-besarkan, diagung-agungkan oleh rakyat sekeliling dan juga ahli keluarga. Dan ia berusaha setengah mati untuk mengangkat dirinya menjadi agung dan mulia. Tetapi apabila terjadi pergeseran nilai dan waktu, maka kepercayaan dan sokongan terhadap ia kian menurun. Akhirnya semuanya berhenti sampai di situ saja. Adapun kebesaran Rasulullah SAW sebagaimana boleh dirasa setiap tahun kita sambut. Baginda Rasulullah SAW besar dan agung bukan kerana pangkat, jabatan ataupun kekuasaan baginda, bukan juga kerana harta ataupun kekayaan baginda, dan bukan juga kerana baginda dibesar-besarkan, diagung-agungkan oleh rakyat sekeliling, ahli keluarga maupun umat baginda. Tetapi baginda Rasulullah SAW besar dan agung itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mengangkat dan memuliakan Rasulullah SAW. Jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mengangkat, memuliakan, maka siapapun dengan cara apapun manusia tidak akan mampu untuk mengecilkan kemuliaan itu. Tetapi jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk mengecilkan, menjatuhkan, walaupun satu dunia ingin mengangkatnya, tetapi jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak, maka seseorang itu, manusia itu tetap kecil dan tidak akan lagi mampu untuk dimuliakan. Sebab itulah para penulis barat yang terkenal seperti Michael Hart telah mengiktirafkan Rasulullah SAW sebagai manusia paling unggul dalam ketamadunan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh teladan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21.